Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat bertemu kembali kita pada sesi kali ini, di mana pertemuan kita pada hari ini adalah untuk memberi pendedahan semula tentang tajuk-tajuk yang telah pelajar pelajari sepanjang sesi ini, iaitu sepanjang semester 1. Okey, seperti yang pelajar sedia maklum, dalam SEM ini terdapat 5 topik utama yang perlu diberi penekanan untuk membolehkan pelajar menjawab soalan esei bagi AP015. Oleh itu, kita cuba membantu pelajar untuk mengingati semula apakah tajuk-tajuk dan sub-tajuk yang berkaitan untuk membolehkan pelajar menjawab soalan esei dengan baik. Okey, untuk slot ini, kita akan menyentuh berkaitan bab 2 iaitu bagi tajuk pengurusan. Okey, di sini kita akan membuat rumusan secara keseluruhan apakah sub-sub topik yang harus diberi penekanan dalam bab 2. Okey, so kita akan lihat dalam bab 2 ini terdapat 5 subtopik utama iaitu 2.1 berkaitan dengan pengenalan pengurusan, 2.2 perancangan, 2.3 pengorganisasian, 2.4 kepimpinan dan motivasi dan 2.5 pengawalan. Okey. Dalam bab 2 ini, tajuk yang dibincangkan adalah lebih kita kata lebih panjang dan menyeluruh, dan terdapat beberapa subtajuk yang perlu pelajar fokuskan secara keseluruhan, sebab soalan yang berkaitan bab 2 ini sangat luas dan pelajar perlu memahami setiap sub-tajuk berkenaan untuk membolehkan menjawab soalan esei dengan baik. Okey, so dalam subtajuk ini, kita akan lihat subtajuk 2.1 di mana berkaitan dengan pengenalan kepada pengurusan. Dalam subtajuk ini, pelajar perlu memfokuskan kepada fungsi utama pengurusan di mana merangkumi fungsi perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan juga pengawalan. Ataupun pelajar selalu sebut fungsi yang berkaitan dengan PODC, Planning, Organising, Directing and Controlling. Seterusnya, pelajar perlu memahami peringkat-peringkat pengurusan di mana terdapat 3 peringkat pengurusan utama iaitu peringkat pengurusan atasan, pertengahan dan bawahan. Di sini pelajar perlu melukis gambar rajah untuk melihat dengan jelas setiap peringkat yang terdapat dalam organisasi. Seterusnya, pelajar perlu memahami peranan dan kemahiran pengurusan, iaitu peranan perlu difokuskan kepada 3 yang utama menurut Henry Mintzberg, iaitu peranan pengurus sebagai penjalin hubungan perorangan, sebagai pemberi maklumat dan sebagai pembuat keputusan. Seterusnya, pelajar akan menjelaskan 3 kemahiran utama yang perlu ada pada seorang pengurus, iaitu kemahiran konseptual, kemahiran kemanusiaan dan kemahiran teknikal. Seterusnya, dalam subtopik 2.2 perancangan, ada 3 perkara yang perlu pelajar fokuskan, iaitu pengenalan perancangan di mana pelajar perlu menjelaskan kepentingan perancangan dan menghuraikan 3 jenis perancangan utama. Iaitu perancangan strategik, perancangan taktikal dan perancangan operasian. Seterusnya, pelajar perlu memahami
terdapat 4 alat perancangan iaitu carta GAN, carta PERT, belanjawan dan TPM. Akhir sekali dalam subtopik perancangan, pelajar perlu menakrifkan visi, misi dan objektif organisasi. Seterusnya, 2.3, perhatian kita kepada tajuk pengorganisasian di mana dua perkara utama yang perlu difokuskan oleh pelajar iaitu pertama, menjelaskan kepentingan pengorganisasian dan yang kedua, menjelaskan elemen pengorganisasian dan juga pelajar berupaya mengilustrasi carta organisasi di mana pelajar perlu ada keupayaan untuk melukis 3 struktur utama iaitu struktur fungsian, struktur divisional dan juga struktur metrik. Okey, seterusnya 2.4 kepimpinan dan motivasi. Terdapat 2 perkara utama yang perlu diperhatikan oleh pelajar iaitu pertama, pelajar perlu membandingkan gaya kepimpinan. Terdapat 4 gaya kepimpinan iaitu gaya autokratik, gaya demokratik, gaya laissez-faire dan gaya Islamik. Di dalam setiap gaya ini, pelajar boleh melihat dari segi siapakah yang akan membuat keputusan dan juga pelibatan subordinat setakat mana. Seterusnya, berkaitan dengan pengenalan kepada motivasi, pelajar perlu menghuraikan 3 teori motivasi iaitu teori keperluan hierarki Maslow, teori 2 faktor Herzberg dan teori X dan Y oleh McGregor. Seterusnya, dalam 2.4 juga, pelajar perlu tahu ataupun perlu faham 5 kaedah untuk memotivasikan pekerja yang harus diberi perhatian oleh syarikat ataupun oleh pihak majikan, di mana motivasi pekerja akan meningkat melalui 5 kaedah ini. Pertama, kaedah penetapan matlamat. Yang kedua, reka bentuk kerja. Yang ketiga, kualiti suasana kerja. Yang keempat, perupayaan. Dan yang kelima, ganjaran. Seterusnya, dan akhir sekali dalam topik 2 ini, pelajar akan melihat kepada subtopik pengawalan di mana ada 3 perkara utama yang perlu diberi perhatian iaitu pertama, pelajar perlu menjelaskan kepentingan kawalan. Yang kedua, menjelaskan proses kawalan. Dalam proses kawalan ada 4 proses yang perlu difokuskan iaitu pertama, menetapkan piawaian, kedua, mengukur pencapaian, ketiga, membandingkan pencapaian dengan piawaian dan keempat, membuat langkah pembetulan. Akhir sekali terdapat 4 alat-alat kawalan seperti juga dengan alat perancangan. So, pelajar perlu faham bagaimana pengurus menggunakan alat-alat kawalan berkenaan iaitu carta GAN, carta PERT, belanjawan dan TPM untuk mencapai objektif organisasi. Itu secara rumusan bagi bab 2. Seterusnya, di sini kita akan membincangkan satu contoh soalan esei yang berkaitan dengan bab 2 yang boleh membantu pelajar untuk memahamkan dengan lebih terperinci cara menjawab soalan esei. So di sini terdapat satu esei 20 markah yang kita akan lihat dan kita akan cuba mengenal pasti cara menjawab dengan baik. Salah satu ini berkaitan dengan Puan Ellie iaitu merupakan seorang pengurus pemasaran di sebuah syarikat elektronik tempatan. Beliau diarahkan untuk meningkatkan jualan produk oleh pihak pengurusan sebanyak 10% bagi tempoh 2 tahun akan datang. Beliau sentiasa memberikan galakan dan motivasi kepada pekerjanya untuk meningkatkan jualan. Sebarang keputusan berkaitan pemasaran akan dibincangkan bersama pasukan jualannya. So soalan ini berkaitan dengan kes. Terdapat kes iaitu Puan Ellie yang bekerja di syarikat elektronik.
And then soalan satu Roman. So soalan satu Roman ini berkaitan dengan kes. Jelaskan jenis perancangan yang dilakukan oleh Puan Ellie. So berdasarkan kes di atas, untuk mendapat 3 markah, pelajar perlu menjawab jenis perancangan yang dilakukan oleh pihak Puan Ellie. Okey, so kita akan memberikan jawapan, okey, di mana untuk membolehkan pelajar dapat 3 markah. Okey, pelajar perlu menjawab. Okey, jenis perancangan yang dilakukan oleh Puan Ellie iaitu perancangan jangka sederhana ataupun taktikal. Okey, mengapa kita mengambil jawapan perancangan taktikal? Okey, kita akan lihat kes di mana Puan Ellie merupakan seorang pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran berada di peringkat jabatan. Okey. Apa maksud perancangan jangka sederhana? Okey, perancangan jangka sederhana ataupun taktikal merupakan perancangan yang menyokong perancangan jangka panjang yang dibuat oleh pengurus atasan. Okey, pengurus peringkat jabatan akan menentukan bagaimana syarikat akan menggunakan sumber-sumber yang sedia ada bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey, so kita akan kaitkan dengan kes, contohnya Puan Ellie sebagai pengurus pemasaran akan menyediakan perancangan di peringkat jabatannya bagi meningkatkan jualan syarikat. Okey, ini menjawab soalan 1 Roman. Seterusnya, soalan 2 Roman, huraikan 2 kepentingan perancangan kepada organisasi 4 markah. Tadi kita belajar dalam subtopik perancangan, kita belajar 4 kepentingan perancangan. Tapi soalan ini minta 2 kepentingan sahaja. So, pelajar boleh memilih mana-mana 2 daripada 4 kepentingan perancangan yang telah dipelajari. Okey, so jawapan dia kepentingan perancangan pada Puan Ellie. Pertama, menyediakan hala tuju organisasi. So, pelajar akan memberi huraian berkaitan menyediakan hala tuju organisasi iaitu perancangan membantu pengurus menentukan matlamat kumpulan kerja dan membangunkan strategi yang menyeluruh bagi mencapai matlamat. Okey, so pelajar boleh juga menambah huraian untuk memperkemaskan jawapan ini. Okey, so pelajar akan kaitkan dengan kes di mana contohnya Puan Ellie membuat perancangan untuk meningkatkan jualan sebanyak 10% bagi tempoh 2 tahun akan datang. Okey, so pelajar akan dapat 2 markah. Seterusnya, jawapan kedua iaitu tanda aras untuk mencapai objektif. Okey, so kita akan buat huraian. Tanda aras merupakan satu proses mencari ciri-ciri produk, perkhidmatan atau proses yang terbaik berbanding pesaing sebagai satu standard atau piawaian untuk meningkatkan prestasi organisasi. Itu adalah huraian dia. Okey, sebagai contohnya, Puan Ellie menetapkan tanda aras bagi peningkatan jualan sebanyak 10%. So, 10% merupakan tanda aras bagi mencapai objektif organisasi. Okey, ini ada jawapan lain. Okey, dan yang keempat ini jawapan tambahan. So, pelajar boleh pilih mana-mana 2 daripada 4 jawapan yang diberikan. Seterusnya, soalan 3 Roman juga berkaitan dengan kes di atas di mana jelaskan gaya kepimpinan Puan Ellie dan berikan 3 kebaikan gaya kepimpinan tersebut. Okey. Ya, gaya kepimpinan yang sesuai bagi Puan Ellie adalah gaya demokratik, iaitu gaya Puan Ellie adalah gaya demokratik. Jadi itu dia punya fakta, and then pelajar perlu menjelaskan huraiannya di mana gaya kepimpinan ini sebab dilibatkan dalam proses membuat keputusan, tetapi keputusan akhir dibuat oleh pengurus. Okey, so itu adalah huraian bagi gaya demokratik. Dan soalan juga menyentuhkan berikan 3 kebaikan. So, kita akan masukkan jawapan. Kebaikan gaya demokratik ialah pertama, keputusan yang dapat dihasilkan oleh Puan Ellie adalah lebih berkualiti, di samping dapat majukan bakat dan meningkatkan kemahiran pekerja. Seterusnya, pekerja di syarikat Puan Ellie akan merasa mereka dihargai kerana pendapat mereka diambil kira oleh pihak pengurusan. Dan yang ketiga, pekerja Puan Ellie diberi peluang melibatkan diri dalam proses pembuatan keputusan. So, dan juga pelajar boleh memberikan jawapan yang lain untuk mencukupkan 3 kebaikan gaya berkenaan.
Okey, seterusnya soalan terakhir, soalan B. Soalan B ini tidak berkaitan dengan soalan A. Ini adalah kes yang berbeza di mana soalan ini menyentuh berkaitan syarikat Aurora Berhad terlibat dalam beberapa projek, itu projek pembinaan lebuh raya, projek perumahan dan projek jambatan di Kelantan. 3 projek. Struktur asal iaitu struktur fungsian di mana terdapat pengurus besar, seorang pengurus bagi setiap jabatan iaitu jabatan kejuruteraan dan jabatan kewangan. Okey. Jadi untuk soalan ini dia minta pelajar memberikan struktur yang baru untuk memudahkan perjalanan organisasi. So dalam soalan ini kita nampak ada kombinasi di antara struktur divisional iaitu struktur divisional produk and then struktur fungsian iaitu mengikut jabatan. Jadi soalan satu Roman kena pasti dalakalkan carta organisasi baru lebih sesuai bagi syarikat Aurora, maka jawapan kita akan kena pasti strukturnya dan kita akan buat lakaran. So, jawapan bagi soalan ini, struktur organisasi bagi syarikat Aurora Berhad ialah struktur matrik. Okey, seterusnya ini adalah lakaran bagi struktur matrik di mana di atas sekali jawatan pengurus besar and then di bahagian kiri ada 3 pengurus iaitu struktur divisional produk, pengurus lebuh raya, pengurus perumahan dan perjambatan dan terdapat 2 pengurus fungsian iaitu pengurus kejuruteraan dan juga pengurus kewangan. Okey, so pelajar perlu meletakkan staf bagi lebuh raya dan juga kejuruteraan dan staf bagi lebuh raya dan kewangan. So akan ada 6 staf sebab terdapat 3 pengurus projek dan 2 pengurus fungsian. Okey. So pelajar akan dapat 6 markah untuk menjawab soalan satu Roman ini. Seterusnya, okey, soalan 2 Roman berdasarkan kes atas, pilih sub syarikat sesuai mengamalkan pemusatan autoriti atau pemencaraan autoriti dan berikan alasan anda 2 markah. So kita cuma buat pilihan. Okey, berdasarkan kes syarikat ini boleh memilih untuk mengamalkan pemencaran dan kita kena bagi alasan kenapa. So, pemencaran di mana proses membuat keputusan diagihkan ke semua peringkat organisasi. So, kita kaitkan kes contohnya pengurus di setiap jabatan di syarikat Aurora Berhad diberi kuasa untuk membuat keputusan dalam syarikat berkenaan.